bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So hari ini sahabat semua, saya ingin membawakan anda satu kenyataan daripada Exco Kerajaan Negeri Kedah yang amat mengejutkan kita. Katanya Kedah dipaksa jadi miskin. Wow, itu dia satu kenyataan yang bagi saya ini adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Apatah lagi hari ini mereka menggesa untuk meminta ganti rugi daripada Kerajaan Persekutuan. Wow, yang sebenarnya mereka sendiri tidak tahu bagaimana untuk meningkatkan sumber pendapatan negeri mereka. Apa yang mereka harapkan pada pandangan saya hanya dengan meminta ganti rugi, meminta bantuan daripada Kerajaan Persekutuan, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kalau kita lihat satu kenyataan saya ingin membacakan kenyataan media ini. Yang seperti daripada berita harian yang menyatakan bahawa Kedah memohon ganti rugi sebanyak RM200 juta dari Kerajaan Persekutuan berikutan kehilangan pendapatan demi mengekalkan tanah sawah bagi menjamin keselamatan makanan negara. Menteri Besar Kedah Sanusi berkata permohonan ganti rugi itu dianggap munasabah kerana membangunkan tanah sawah bagi tujuan perumahan, industri dan komersial meningkat setiap tahun. Katanya kita minta 200 juta. Pandai Sanusi ini jadi Menteri Besar, minta dari Kerajaan Persekutuan, tapi apa yang sumbangan yang beliau buat untuk meningkatkan sumber pendapatan negeri Kedah tidak ada, sahabat-sahabat semua. Hanya umum itu, umum ini, projek itu, projek ini, tapi satu pun tiada yang berjaya dilakukan. Hari ini Sanusi pula minta 200 juta ganti rugi. Katanya kita minta 200 juta setahun. Kalau kita bangunkan tanah sawah sedia ada yang diluluskan lebih 10 hektar dalam rancangan tempatan daerah RTD setiap tahun kita akan dapat RM100 juta setahun untuk tanah itu. Katanya peningkatan permintaan kepada tanah sawah untuk perumahan, industri dan komersial juga meningkat cukai tanah katanya. Wow, hebat di mereka ni. Minta ganti rugi dari pihak kerajaan. Apa sudah jadi. Tambah lagi, kita juga ada pelaburan datang. Macam mana kita nak imbangi kehilangan kita dengan permintaan terhadap tanah untuk aktiviti selain padi katanya. Jadi kita minta 200 juta setahun. Katanya ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di Kedah hari ini. Sanusi juga berkata Kedah kehilangan cukai pembangunan berkenaan yang jumlahnya adalah 1,000 per hektar berbanding hanya 15 per hektar kerana mengusahakan sawah. Katanya adalah tidak adil untuk membuat perbandingan Kedah sebagai negeri termiskin, sedangkan negeri ini diarahkan untuk menjadi miskin. Siapa yang arah jadi miskin? Kalau dia mempunyai keupayaan sebagai Menteri Besar, boleh mencari pelabur, meningkatkan sumber pendapatan negeri, kenapa hari ini mereka menggunakan alasan kononnya negeri ini dimiskinkan? Lalu menjadikan alasan seperti itu untuk meminta dengan pihak kerajaan sebanyak 200 juta. Di mana usaha mereka, sahabat semua? Di mana usaha pemimpin PAS, Menteri Besar daripada parti PAS ini? Yang tahu hanya umum itu, umum ini saja, sahabat-sahabat semua. Jadi cukai katanya yang kita lepaskan bila saya kata kita dimiskinkan, orang marah. Itu satu jenis paksaan, kita diarahkan untuk menjadi miskin. Tanam padi tapi orang tak faham katanya. Tanam padi dianggap menanam padi itu menjadikan mereka miskin. Wow, saya tidak tahu ini prinsip dari mana datangnya. Kita tahu padi ini menguntungkan. Kalau benar usaha penanaman padi ini dilakukan dengan baik, dijaga dengan baik, dengan tata kelola yang baik, pastinya ia memberi pendapatan yang begitu lumayan. Kedah boleh memberikan membekalkan padi kepada negeri-negeri yang lain, jual dengan harga seperti mana yang ditetapkan, dan pastinya ia boleh memberikan pendapatan untuk negeri. Tapi hari ini lain pula alasan yang diberikan. Kononnya dipaksa tanam padi untuk mereka dimiskinkan. Ini otak dari mana datangnya, sahabat-sahabat semua? Kenyataan daripada Menteri Besar Kedah ini memang sangat-sangat mengejutkan. Dan
Sanusi juga berkata adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar kerajaan persekutuan untuk berkongsi tanggungjawab bersama-sama melindungi bekalan makanan negara. Pada 4 Mei katanya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata kerajaan bersedia meluluskan penukaran status tanah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda iaitu MADA kepada pembangunan komersial sebagai salah satu inisiatif membantu meningkatkan pendapatan kedai yang memainkan peranan besar dalam keselamatan makanan negara. Bagaimanapun, Datuk Dr. Ismail Salih dilaporkan berkata tindakan menukar status tanah sawah kepada pembangunan komersial dikuatiri untuk memberi impak besar terhadap jaminan keselamatan makanan negara. Inilah ya, selepas gagal tidak boleh melakukan meningkatkan pendapatan ya untuk menggunakan padi, tanaman padi. Mereka pula berfikir untuk menukarkan katanya sistem komersial seperti macam-macam lagi lah yang dikatakan oleh Sanusi ini. Ini bagi saya sebenarnya alasan semata-mata ya untuk menutupi kegagalan mereka dengan menjadikan kononnya mereka lah mangsaka dan dipaksa tanam padi dan sebagainya. Ini satu pemikiran yang sangat kolot ya, pemikiran yang kecil, mungkin otaknya juga kecil ya. Apabila kalau kita lihat padi ini kalau ditanam dengan begitu hebat, dijaga, ditadbir dengan baik, ia memberikan pulangan yang lumayan. Apatah lagi kalau negeri Kedah ini boleh mengeluarkan dan membekalkan beras kepada negeri-negeri lain. Tapi lain pula fikiran ya pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS ini. Dengan cara mudah, mau cepat untuk dapat duit, katanya kerajaan harus bagi 200 juta setahun. Hebat. Di mana usaha mereka sahabat semua, saya pun tak pasti. Jadi apa pandangan anda ya kenyataan daripada Sanusi ini? Jadi anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri sahabat semua, hari ini juga satu berita yang amat mengejutkan kita apabila ISPRM menahan 2 pegawai badan berkanun seleweng dana RM1.2 juta. Ini yang sering kali dikatakan oleh Perdana Menteri ya, supaya gejala rasuah melawan rasa ini harus ya dilakukan dengan efektif. Sebab apabila berlakunya seperti ini merugikan wang negara, wang rakyat. Negara sendiri berkekurangan ataupun sumber itu sepatutnya boleh digunakan untuk membantu rakyat, diberikan subsidi, bantuan dan sebagainya. Tetapi kerana diseleweng, disalahpakai, disalahguna dan sebagainya, ini merugikan sebenarnya. Kerana rasuah ini adalah bagi saya sendiri adalah musuh utama negara. Jadi kalau kita lihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 2 ya pegawai kanan badan berkanun kerana disaki menyalahgunakan kuasa dan penyelewengan dana bernilai 1.2 bilion ringgit. Difahamkan penyelewengan dana itu membabitkan peruntukan pinjaman daripada Kementerian Kewangan bagi projek pembangunan. Menurut sumber, kedua-dua suspek yang berusia 50-an itu disaki menyalahgunakan dana peruntukan pinjaman daripada kerajaan ya dengan memindahkan sebahagian pinjaman yang diterima daripada Kementerian Kewangan. Sudah dapat tapi di dana itu diguna ataupun disalahguna untuk kegunaan sendiri. Sahabat-sahabat semua, amat mengejutkan. Katanya lagi wang terbabit dipindahkan kepada syarikat kontraktor dan perunding yang tidak berkaitan dalam kos pembangunan seperti yang dinyatakan dalam permohonan peruntukan pinjaman kerajaan. Itu dia. Dan penyelewengan peruntukan ini amat serius ya, memandangkan ia membabitkan dana daripada kerajaan Malaysia. Kedua-dua suspek ini kini direman 4 hari sehingga Sabtu ini dengan perintah itu dikeluarkan oleh Magistrate Iriza Zulaika Raharudin. Sementara itu pengarah bahagian siasatan ISPRM Datuk Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan penahanan reman terhadap suspek itu. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta ISPRM 2009. Jadi inilah yang sering kali ya dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya untuk membentras, untuk melawan gejala rasuah ini. Kerana ia sangat merugikan sahabat semua. Bayangkan untuk perkara ini 1.2 bilion ringgit. Kalau digunakan pakai untuk membantu rakyat, disalurkan kepada rakyat, saya percaya
rakyat akan bersyukur dan juga berterima kasih ya. Tapi apa yang berlaku sekiranya wang ini diseleweng seperti ini? Ia tidak pergi kepada rakyat, tidak juga pergi kepada kerajaan, karena ia disalahguna oleh individu-individu yang ditanghan seperti mereka ini yang melakukan salah guna kuasa dan sebagainya. Amat-amat mengejutkan. Tapi kita ucapkan tahniah ya kepada pihak SPRM berjaya untuk menahan dan mendedahkan perilaku rasuah yang membimbangkan ini. Jadi itu antara kongsian saya sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, dan boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.